أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai pengisian kita pada malam ini, kita akan melihat bagaimana persiapan kita untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang sangat dirindui kehadirannya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang beriman kepada Allah berasa seronok dengan hadirnya Ramadan. Setelah kita melepaskan perginya Ramadan pada tahun yang lalu dengan berat hati, kerana Ramadan ini adalah satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah sajikan kepada kita 1001 keberkatan yang terdapat di dalam Ramadan Al-Mubarak untuk seluruh umat Islam. Yang mana keberkatan ini tak mungkin kita akan temui sebanyak itu di bulan-bulan yang lain. Oleh kerana itulah, orang yang beriman mempunyai satu nilai sentimen yang berbeza terhadap bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Datang Ramadan, dia jadi serabut perut. Dia tak seronok. Dia berasa Ramadan ini adalah satu bulan yang akan mengekang kemahuan, syahwah, keinginan dan kehendak nafsu dia. Banyak perkara tak boleh nak buat. Hak paling besar sekali, tak boleh makan dan minum. Dia berasa rimas. Dia berasa ibadat puasa di bulan Ramadan ini adalah satu ibadat yang mengekang kehidupan dia. Sebab tu dia tak seronok. Dia kata baru je puasa tahun lepas, mari pula dah puasa tahun ni. Rasa macam baru je lepas. Walau setahun dah. Tapi oleh kerana dia tak suka, dia tak suka datangnya Ramadan. Berbeza dengan orang beriman. Kita boleh kenal dah. Belum masuk Ramadan tu kita boleh kenal watak-watak manusia yang akan mengharungi Ramadan ini
kita boleh kenal sebelum masuk Ramadan, melalui bagaimana dia menterjemah perasaannya, emosinya, ataupun sikapnya dalam menghadapi kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Kalau orang beriman bersungguh-sungguh, dia akan buat persiapan. Kerana dia tak nak Ramadan yang bakal dia hadapi kali ini hanya mengulangi rekod yang buruk ataupun rekod yang lemah pada Ramadan tahun yang lepas. Mungkin tahun lepas puasa dia lebih-lebih kurang, tidak ada penghayatan, ataupun puasa yang tidak dilakukan dengan penuh keimanan, penyerahan diri kepada Allah, pengabdian diri kepada Allah. Maka itu adalah Ramadan yang dilepas pergi dalam keadaan kesal dan sebal. Lalu dia berazam, Ramadan tahun depan, Ramadan akan datang, dia nak buat lebih baik. Jadi orang yang beriman, dia menanti-nanti datangnya Ramadan untuk dia memperbaiki rekod. Sebab dia tahu rekod lepas tak berapa comel. Rekod hak bulan lepas, hak tahun lepas tak berapa comel. Ada beberapa perkara yang dia miss. Terutamanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagai contoh. Telah diajar kepada kita untuk memperbanyakkan ibadah, menghidupkan 10 akhir Ramadan. Tetapi ternyata pada tahun lepas 10 akhir Ramadan kita gagal. Tidak ada i'tikaf, tidak ada tahajud, tarawih pun dalam 10 akhir tu dekat 2 hari. 8 hari lagi sibuk dengan persiapan menyambut Aidil Fitri. Orang lain sibuk dengan Lailatul Qadar, dia sibuk dengan Lailatul Qadar. Nak cari kain-kain baru, fashion baru, nak match colour. Habis Qadar dia jajak. Tak ada di Kuantan, kita tengok hak temeluh tu. Supaya boleh buat persiapan terbaik menghadapi Aidil Fitri. Dia tahu, dia sedar bahawa tahun lepas fail. Maka orang yang ada iman, saki-baki iman dalam dirinya, walaupun sekelumit, dia berjanji dia akan membina satu prestasi yang lebih baik, yang lebih hebat untuk Ramadan yang akan datang. Berlalu beberapa hari, berlalu beberapa minggu, bulan, akhirnya kita dah tak tinggal berapa hari lagi nak sambut Ramadan. Masih ingatkah kita bagaimana janji kita pada tahun lepas? Masih ingatkah kita pada azam kita pada puasa yang lalu, bahawa kita nak memperbaiki prestasi Ramadan kita pada kali ini, supaya dia menjadi Ramadan yang lebih baik. Jadi inilah yang menjadi titik noktah bermula sebelum kita masuk Ramadan tak berapa hari lagi. Sebab kita nak masuk dengan persiapan. Kita tak nak masuk main redah begitu je, yang nanti kita akan mengulangi rekod buruk yang lama, tidak mendatangkan hasil. Jadi malam ni sekurang-kurangnya kita bertalak daripada 2. Satu, kalamullah yang saya petik daripada suratul Baqarah ayat 183. Dan ayat ini dia menjadi ayat tema untuk kita menghadapi Ramadan pada saban tahun.
Dan yang kedua ialah bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan ataupun telah difardukan ke atas kamu puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana puasa di bulan Ramadan itu pernah difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kefarduan ibadah puasa itu menjadikan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang pertama yang kita nak bincang pada malam ini. Pintu masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia kena faham dulu ayat ni. Pasal ayat ini, ayat daripada suratul Baqarah ayat 183 ini, dia adalah merupakan ayat yang menjadi ataupun yang menggariskan kepada kita objektif yang kita nak capai di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita masuk Ramadan ni bukan masuk saja-saja. Kerana Ramadan adalah merupakan satu program yang telah pun diprogramkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas seluruh manusia yang beriman kepadanya. Sebulan setahun, sekali setahun, di mana orang-orang yang beriman wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan satu bengkel untuk memperbaiki dan membaik pulih kerohanian manusia, supaya mereka menjadi manusia yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan melaksanakan apa yang Allah perintah. Ramadan Al-Mubarak menjadi sebuah madrasah untuk mentarbiah, untuk mendidik, untuk melatih manusia yang beriman kepada Allah, supaya mereka dekat dengan Allah. Mereka menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Justru itu Ramadan ini ada objektif dia. Objektif Ramadan adalah terkandung di dalam ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di hujung ayat itulah yang saya sebutkan sebagai objektif kepada ibadat puasa yang difardukan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Objektifnya adalah untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Jika sekiranya kita melalui Ramadan ini dan kemudiannya di akhir tanggal 30 Ramadan kita takharruj ataupun kita graduate daripada madrasah Ramadan ini,
Tetapi kita graduate dalam keadaan tidak tunduk kepada Allah. Tidak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Tidak menjadi manusia yang patuh kepada Allah. Maka Ramadan kita itu sekali lagi gagal. Ramadan itu tidak memberi apa-apa nilai dan arti kepada kita. Kerana kita gagal mencapai objektif. Sebab kejayaan sesuatu perkara dilihat sejauh mana kita capai ataupun tidak objektif yang telah digariskan. Macam kita buat projek, kita buat aktiviti, kita buat program. Kalau mengikut kaedah pengurusan MBO, Management by Objective, maka kejayaan sesuatu projek, sesuatu aktiviti, sesuatu program, dia akan nilai sejauh mana kita capai objektif yang telah kita gariskan. Kalau kita gagal mencapai objektif yang digariskan, maknanya projek kita gagal. Program kita gagal, aktiviti kita gagal. Samalah dengan Ramadan ini. Ramadan ini lebih uniknya, yang menggaris objektif itu ialah Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri yang menggariskan objektif untuk dicapai oleh orang-orang yang beriman sewaktu melalui Ramadan Al-Mubarak saban tahun. Allah ni yang menggariskan. Apa objektif dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kamu lalui itu, kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau nantinya lepas kita habis Ramadan, sambut Aidilfitri, kita jadi balik asal, masih derhaka kepada Allah, masih melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, masih mengekalkan dosa kecil, masih melakukan dosa besar, wal'iyadzubillah. Artinya kita tidak bertakwa kepada Allah. Jadi apabila tidak bertakwa kepada Allah, maka Ramadan yang kita lalui itu adalah Ramadan yang sia-sia. Jadi ini harus diberikan perhatian oleh setiap individu di kalangan kita. Jangan main masuk di Ramadan. Kita kena ingat ada objektif dia. Apabila kita tahu bahawa Ramadan ni ada objektif dia, dia timbul soalan yang kedua, bagaimana nak capai objektif tersebut? Macam mana kita nak capai ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah hanya melalui ibadah puasa yang kita lalui? Mungkin pada umum kita nampak biasa-biasa je Ramadan ni. Hanya menahan diri daripada makan dan minum di waktu pagi terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa di waktu siang hari. Maka kita rasa cukup setakat itu. Dan kita rasa kita boleh melakukannya. Setakat tak makan sehari itu tak ada hal dah. Kita boleh pulun 3 pinggan setengah di waktu sahur. Lepas tu kita balas balik 2 pinggan, 4 pinggan waktu berbuka. Double pula, sepinggan lagi selepas maghrib, lepas tarawih. Lah, tak ada masalah lah. Setakat tak makan sehari itu tak ada masalah. Mungkin sebahagian di kalangan kita beranggapan demikian. Biasa-biasa saja nak hadap Ramadan. Orang yang macam ini, maka dia tak perlu persiapan. Dia tak perlu berfikir apa yang patut dia lakukan. Dia tak perlu merencana dan tak perlu merancang apa yang patut dia capai sepanjang 30 hari di bulan Ramadan. Dia tak perlu. Sebab dia fikir puasa itu sekadar tak makan dan tak minum. Saudara yang dihormati sekalian, salah. Tanggapan dan adaian yang semikian itu adalah salah. Kerana Ramadan yang bakal kita hadapi ini, dia bukan sekadar tidak makan dan minum. Sebab tu Nabi SAW pernah menegaskan bahawa nantinya ada orang yang berpuasa, orang lain dapat pahala, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Kerana dia menakrifkan ataupun dia mendefinisikan
Bahawa puasa tu sekadar tak makan dan tak minum. Tidak ada penghayatan pada diri dia. Sebab itu Nabi SAW sebut, yang menjadi noktah perbincangan kedua kita pada malam ini. Kata Nabi SAW, "Man sama Ramadan imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghayatan kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghayatan, ada dua syarat. Ada dua syarat yang digariskan oleh Nabi SAW untuk memaknakan Ramadan kita supaya mencapai makna yang maksimal dan akhirnya melahirkan kita sebagai insan yang muttaqin apabila graduate daripada madrasah Ramadan itu nanti. Ada dua syarat. Yang pertama, imanah, berpuasa dengan penuh keimanan. Apa makna puasa dengan penuh keimanan? Makna puasa dengan penuh keimanan artinya kita berpuasa ini adalah kerana melaksanakan dan menunaikan sebuah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana orang puasa kita pun puasa, ataupun puasa dah tak ada arah, mari bulan Ramadan makan tengah hari di bulan Ramadan, kata pasal pula. Kena tangkap, kena marah, kena herdik di orang, ataupun malulah kepada orang lain puasa, kita tak puasa. Akhir sekali dia pun tahan jugalah, kelak bibir-bibir, ucap muka-muka puasa. Maknanya dia puasa dalam keadaan memaksa diri, bukan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, bukan kerana nak menunaikan tuntutan syariat, bukan kerana sebagai nilai keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Dia puasa ni bertolak daripada keterpaksaan, ataupun boleh jadi juga kerana adat. Mungkin dia tidak terpaksa, pada dia puasa ni mudah je, remeh je, dan dia suka berpuasa. Sambil-sambil puasa boleh menjalani program diet. Lalu dia bajet bulan ini untuk susut kira-kira 10 kilo. Maka dia package diet 10 kilo dengan tak makan, tak minum, sesuai dengan kehadiran bulan Ramadan kita kena puasa. Maka dia tak jadi keimanan, dia tak jadi ubudiyah kepada Allah, dia menjadi adat. Dia menjadi adat. Dia menjadi kebiasaan. Dia menjadi normal bagi seseorang yang nak menjalani ibadah, yang nak menjalani diet. Dia tak makan dan tak minum. Bukan dia tak makan, tak minum tu hadir kerana ketundukan kepada Allah. Jadi orang yang macam ini, dia masuk Ramadan, maka Ramadan itu tidak mendatangkan apa-apa nilai kepada diri dia. Dapatlah hak dia nak tu. Dia nak susuk 10 kilo, barangkali susuk. Masuk Aidilfitri itu tukar getah seluar baju Melayu dia. Pasal apa? Longgar. Longgar. Susuk suruh. Dia nak susuk, dapatlah susuk tu. Dapatlah kuruh tu, dia nak hak tu. Hak kuruh dah. Ada hak tambah kilo pada Ramadan ni, jangan ingat puasa tu dia kuruh. Ada hak tambah kilo pun ada. Tak tambah kilo lah ke mana? Apabila dia menjalani puasa itu tak kena cara.
Saya teringat tu guru masa ngaji pondok tu, dia sebut, dia kata orang puasa ni ada 2-3 kategori. Kategori yang pertama dia kata puasa ulah sahur. Orang puasa ulah sahur. Puasa ulah sahur ni maknanya masa sahur tu dia makan juga. Dia makan juga. Habis gini. Kuih satu hal. Nasi, nasi tambah. Pasal dia bajet nak lapar ni. Kira-kira daripada pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang. 12 jam angga-angga. Maka paling-paling tidak kena 3 pinggan suku. Nak kena balas 3 pinggan suku. Tak termasuk kuih dan cendol. Lepas tu air saya kira air 2-3 jenis pula. Sahur saja. Lepas sudah sahur tu dia kenyang. Dia kenyang, dia belakang, dia tidur. Kalau dah sembahyang subuh pun sembahyang lah. Sembahyang subuh. Ada juga jenis puasa tapi tak sembahyang. Oh ni memang celaka sungguh. Puasa rajin, sembahyang. Tak lekat sembahyang 5 waktu. Dia belakang. Bangun tak bangun, tarik asar. Sebab apa? Sebab nak pergi bazar, nak pergi cari kuih, nak buka puasa. Hak lagu ni bukan setakat tak ada iman, tak ada penghayatan tu. Sebab apabila dia tidur, dia tak merasai. Dia tidak merasai apa artinya puasa. Dia tak rasa apa-apa. Dia tidur sepanjang. Tu dia panggil puasa ulah sahur. Ada jenis puasa dia panggil puasa baduk air. Puasa baduk air ni kakak mandi. Sebab puasa maletih lah. Kena pula gaya-gaya kita ni. Bola panas ni kita ni. Pesen-pesen sehari 2 ni berasa panas. Resang rasa panas. Apabila begitu, dia nak hilangkan letih. Sedangkan puasa tu memang nak suruh kita letih. Tak makan, tak minum tu antaranya nak suruh kita letih. Apabila kita letih, tidaklah ganas nak nafsu tu. Nafsu tu tidaklah ganas sangat. Kakak nak gitu, kakak nak buat ni, kakak liar sangat nafsu. Cara nak melemahkan nafsu, lapar. Lapar letih. Dengan nafsu-nafsu jadi lemah. Tiba-tiba dia menghilangkan letih dengan mandi. 13 kali sehari mandi. Pak mandi, biar air naik bulan puasa. Tu jenis mandi, orang bergendar pun ada bergendar. Ada orang pasal model ni, dia pergi buka peti sejuk, dia sakut dagu situ. Sedap. Peti sejuk kan. Dingin, sejuk. Lepas tu campur dengan bau pula. Macam-macam makanan ada dalam peti tu. Segar balik. Wuduh berat. Hak lagu ni dia tidak puasa dalam keadaan iman kepada Allah. Dan dia tidak puasa dalam keadaan penghayatan, menghayati ibadah puasa yang difardukan oleh Allah. Maka dia gagal untuk mendapat keampunan. Objektif yang kedua daripada ibadah puasa ini ialah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Dan yang kedua untuk melahirkan manusia yang dosanya diampunkan oleh Allah. Kalau dapat 2 perkara ni, najah. Excellent. Maknanya puasa dia tu memang A++. Kalau dapat 2. Sebab apa? Sebab jawapan ataupun rumus, formula kepada semua masalah yang dihadapi oleh umat manusia di sepanjang zaman adalah terhenti di atas nilai ketakwaan kepada Allah.
dan penghapusan dosa oleh Allah ke atas kita. Kerana apabila kita tidak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang bersih daripada tompok hitam dosa ataupun belenggu dosa, maka kita akan duduk dalam situasi yang sangat membingungkan. Kita duduk dalam satu suasana yang sangat membebankan kita, yang sangat merosakkan kita. Kenapa? Saudara tengok apa yang berlaku atas muka bumi sekarang. Tak usah pergi jauh, tengok dalam negara kita. Berlaku jenayah. Tak kira lah jenayah itu kategori mana. Jenayah berat, jenayah ringan, jenayah kala putih, jenayah juvana, jenayah cyber. Apapun kategori jenayah, dia bermula dan dia berpunca daripada manusia yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Manusia yang tak takut pada Allah. Manusia yang tak peduli dosa dan pahala. Manusia yang tak peduli syurga dan neraka. Inilah manusia hak kaki jenayah. Inilah manusia yang saban hari melakukan perbuatan jenayah. Kenapa dia melakukan jenayah? Kerana dia tidak bertakwa. Dia tidak takut kepada Allah. Dia tak peduli dosa pahala. Dia tak peduli syurga neraka. Tidak ada perkiraan dalam kepala dia. Tidak ada percaturan dalam kepala dia tentang akhirat. Bagaimana balasan yang bakal dia hadapi kelak. Akhirnya, dia akan hidup di runtun nafsu dan syahwat. Dia akan menjalani kehidupan mengikut haluan nafsu dia. Maka dia sebebas-bebasnya melakukan perbuatan-perbuatan keji dan jahat. Lepas tu berlaku macam-macam. Berlaku perbuatan dosa. Dosa besar. Mencuri, merampak, membunuh, berzina. Semua ni adalah bermula daripada manusia yang tidak bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konflik. Kalaupun tidak dalam kategori jenayah, tetapi manusia menghadapi konflik hidup. Ketegangan rumah tangga, ketidaktenteraman hati dan jiwa dalam melakukan ibadat. Serabut. Jadi serabut. Kepala jadi serabut. Dia mari masalah. Masalah yang remeh-temeh menghantui hidup dia. Macam-macam jenis masalah dia hadapi. Ada yang mari masalah dengan harta. Bukan tak ada harta, bukan tak ada duit. Duit banyak tapi tak erti nak urus lagu mana. Tak tahu nak simpan di mana duit yang banyak. Akhirnya kebimbangan dia terhadap harta membawa dan mengheret dia menjadi hamba kepada harta. Dari tidur tak lagi, duk mikir halu, naik darah, hidup tak tenteram. Ada juga yang diuji dengan duit dalam bentuk kesempitan duit, kesempitan keuangan. Nak belanja tak cukup. Melarat dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Dia tak tahu macam mana cara nak survive kehidupan diri dia. Akhirnya hidup meminta-minta. Mencuri sana, mencuri sini, rasuah sana, rasuah sini. Tak cukup dengan apa yang ada. Hidup dalam konflik. Ditambah pula faktor-faktor luar dengan tekanan kos sara hidup yang begitu tinggi.
Masalah jiran tetangga pun jadi masalah dia. Masalah adik-beradik, kaum kerabat pun jadi masalah dia. Semua menghimpit diri dia. Hidup dalam konflik. Serabut. Mula-mula serabut kepala. Dia makin parah. Dia turun perut. Dia jadi serabut perut. Dah mari serabut perut sudah. Tak tahu nak rawat lagu mana. Dia hilang punca. Tahu ke tidak saudara? Masalah konflik dan polemik yang dihadapi oleh manusia seperti ini, yang saya sebutkan tadi, hilang ketenteraman, hilang ketenangan, hilang kebahagiaan, hilang kerahmatan hidup di dunia, adalah kerana manusia tidak bertakwa kepada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, satu ayat yang biasa kita baca, di kalangan kita dikenali sebagai ayat 1000 dinar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi tak ada ayat 1000 dinar ni. Tapi orang Melayu dia popular, sebut ayat ni 1000 dinar. Nak sebut kata mahal ni ayat ni. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sebut ayat ni. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan buka pintu keluar kepadanya